يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى أيضا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تعالى أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabari waras, alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, datuk-datuk, datin-datin, doktor-doktor, profesor-profesor, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya muliakan sekalian. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita ruang demi peluang untuk terus ada dalam masjid ini, dengar kuliah, dengar Quran, dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita dengan sifat istiqamah. Sifat istiqamah. Istiqamah ni apa Ustaz? Konsisten. Konsisten dalam kebaikan, konsisten jauh daripada segala keburukan dan maksiat. Kerana istiqamah, konsisten ini ialah satu sifat, satu kebaikan yang menyempurnakan kebaikan yang lain. Macam mana tu Ustaz? Satu sifat kebaikan yang menyempurnakan sifat kebaikan yang lain. Apa maksud tu? Baca Quran, okey dah, bagus dah. Mai masjid solat jemaah, baik dah, bagus dah. Jadi istiqamah ni nak menyempurnakan kebaikan macam mana? Konsisten baca Quran, lagi konsisten datang masjid jemaah, lagi baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sifat istiqamah. Selain itu, istiqamah untuk kita jadi orang yang bersyukur kerana ada 4 nikmat yang perlu disyukuri oleh setiap insan. Yang pertama ialah nikmat iman. Kemudian nikmat Islam. Dengan 2 nikmat inilah kita masih ada atas jalan agama yang lurus. Ustaz baru kata 2. Lagi 2 tu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Tak kisah siapa dia, ustaz ke, ulama ke, haji ke, hajah ke, doktor ke, profesor ke. Nabi kata, maghbunun fihima katsirun minan nas. Dilupakan, dialpakan oleh kebanyakan manusia. As-sihhah, kesihatan. Tang sihat ni lah tak main masjid. Bila sakit baru teringat ke masjid. Dah masuk hospital, orang rindu nak pergi masjid. Masa sihat tak pergi masjid. Wal faragh, dan juga masa lapang. Kata Nabi, lupa dengan agama, lupa dengan Allah. Waktu lapang duk main Facebook, duk lapang main WhatsApp, tengok kan. Bila terhadnya waktu, baru nak cari Tuhan. Bukan yang mencakap, yang bukannya bercakap ni, yang bercakap ni pun sama, lebih kurangnya sama. Kata Nabi SAW, 2 nikmat inilah yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Kesihatan, waktu lapang, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili
Tuan-tuan kalau pernah dengar, pernah belajar Penawar Bagi Hati, satu kitab tasawuf, kata dia apa? Apa Syekh kata? Ketahuilah, syukur ialah hamba itu menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah seperti tangan, telinga, mata, kaki dan yang lain-lain sesuai dengan tujuan ia dijadikan. Gunakan telinga untuk dengar hadis, gunakan telinga untuk dengar Al-Quran, gunakan lidah untuk baca Al-Quran, untuk baca hadis. Tuntutan dalam agama bukan setakat baca Al-Quran je, bukan setakat kena jaga tajwid Al-Quran je, nak kena baca hadis juga, nak kena tahu juga. Gunakan kaki untuk apa? Untuk main ke masjid. Kena berjalan ke Ustaz? Tak semestinya. Ada yang naik kenderaan, ada yang naik motor, ada yang naik kereta. Masing-masing bergantung kepada kemudahan yang dia ada. Kerana syukur itu membawa kepada dua kelebihan yang perlu difikir-fikirkan bersama. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seseorang itu bersyukur, aku kasih dia dua perkara dalam hidup dia. Yang pertama apa? Ditambah nikmat. Bukti dia apa? Allah Subhanahu wa taala kata, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan kau bagi tahu, la in syakartum la azidannakum, demi sesungguhnya, la in, tuan-tuan tengok kalau tengok Quran tu Isra Ibrahim ayat 7, la in, kalaulah kamu ni betul-betul bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah dan tambah dan tambah nikmat aku kasih. Aku kasih kau satu nikmat, kau bersyukur, aku tambah 2, 3, 4, 5, 6. Selain itu Ustaz, saya selalu dengar lah, memang bersyukurnya ketambahkan nikmat. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua, Allah janji kepada setiap insan yang bersyukur dikekalkan nikmat tersebut. Kerana kata Ibn Athaillah dalam hikam dia, man lam yashkurin ni'am faqad ta'rudu li zawaluha faman syukriha faqad qayyadaha bi'iqalih. Kata Imam Ibn Athaillah dalam Al-Hikam, dalam kitab dia apa? Barang siapa yang tidak syukur dengan nikmat yang Allah kasih dekat dia, faqad ta'rudu li zawaluha, maka itu petanda Allah nak tarik nikmat tersebut. Allah kasih dia mata, Allah kasih dia lidah, Allah kasih dia tangan dan kaki, digunakan untuk nikmat yang lain, digunakan untuk perkara yang lain selain daripada agama. Perkara-perkara ini yang Allah dah kasih, Allah akan tarik balik. Kata Ibn Athaillah, faqad ta'rudu li zawaliha, maka itu petanda sebenarnya Allah nak tarik nikmat yang Allah dah berikan dekat dia. Kalau dia apa? Kalau dia ini tak menjadi orang yang bersyukur, faman syukriha faqad qayyadaha bi'iqalih. Ibn Athaillah kata, kalaulah barang siapa yang bersyukur, itu pertanda dia tengah ikat nikmat tersebut dengan tali yang kukuh. Jadinya dikekalkan nikmat itu dengan cara kita bersyukur. Kata Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, musibah yang terbesar bagi seseorang insan ialah dicabut nikmat tersebut setelah nikmat itu diberikan kepada seorang insan. Dah ada kaki sebelum ni, boleh main masjid, boleh naik ke masjid. Tinggi masjid ni, dia tangga tu, saya tengok macam Allah. Sini ada lift ke? Ada. Liftnya nanti turun ke mana? Sini. Oh, maknanya yang kurang upaya boleh lah. Saya fikir-fikir, first time datang sini, macam mana orang kursi roda nak naik ni? Mak ayah saya naik kursi roda, saya fikir macam mana naik. Punya ada belakangnya, nanti tembus sini. Okey. Masya-Allah.
Kata Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, seseorang itu dikenakan musibah kalau orang tu dicabut nikmat. Setelah nikmat itu diberikan, ada tangan sebelum ini, ada kaki sebelum ni, mai ke masjid, dicabut nikmat tersebut. Ya Allah, hilang nikmat tu. Sebelum ini nampak baca Quran, boleh tengok tanpa spek mata, dah tak nampak dah. Kan susah. Pakai spek kan pakai spek. Kena pakai kanta besar tu kan susah. Kan? Itu tanda Allah telah uji bagi setiap orang insan itu untuk diberikan pahala dan pahala. Baik, untuk pagi ini kisah daripada hadis sahih daripada Abu Sa'id Al-Khudri, satu hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq bab Al-Qisas Yaumil Qiyamah. Tuan-tuan kalau nak tengok hadis yang nombor dia 6535 dan nombor 2440 direkodkan hadis ini, diceritakan hadis ini cerita tentang apa? Nanti dekat hari akhirat orang-orang mukmin akan ditahan di atas qantarah. Ditahan di atas qantarah. First time dengar, siapa yang first time dengar qantarah? Pernah dengar sebelum ni qantarah? First time. Pernah dengar first time. Orang mukmin akan ditahan di atas qantarah berdasarkan satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih dia. Satu hadis tentang orang mukmin nanti dekat akhirat. Setelah dia ini melalui titian sirat, maka dia akan ditahan di qantarah. Sebahagian orang mukmin nanti, kita lah tuan-tuan, setelah naik titian sirat itu, sebahagian daripada kita akan ditahan di qantarah. Qantarah ni adalah satu jambatan, titian antara syurga dan neraka. Dah naik titian sirat tu, nak masuk syurga tu, ditahan dulu. Sebab ada perkara-perkara yang dia tak selesaikan. Ditahan tu di mana? Ditahan di qantarah. Qaf nun ta marbuta. Kalau bahasa Melajunya Qantarah, qantarah. Tuan-tuan boleh search Google sementara saya syarah hadis ini. أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. Apa maksud hadis ni Ustaz? Bacakan untuk kami. Baik. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan para sahabat, yakhrusul mu'minuna minan nar. Orang-orang mukmin telah selamat daripada api neraka. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Lalu mereka ini, kata Nabi, ditahan di atas qantarah bainal jannati wan nar, di antara syurga dan neraka. فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. Sebahagian dengan sebahagian yang lain diberikan haknya yang pernah dianiaya di dunia. Hatta idza hudhibu wa nuqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Apabila mereka dah bersih, suci daripada seluruh dosa, baru mereka ini diizinkan masuk syurga.
Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Roh. La ahdum ahda bimanzili fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Seseorang itu lebih mudah sampai ke tempatnya dalam syurga, lebih mudah daripada dia sampai ke tempatnya di dunia. Apa maksud hadis ini? Kita lihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat. Abu Sa'id ini nama sebenar dia, nama IC dia Sa'ad bin Malik. Pak dia, ayah dia Malik bin Sinan. Siapa Sa'ad bin Malik? Siapa Malik bin Sinan? Kedua-duanya sahabat. Al-Khazraji Al-Ansari, nama belakang dia. Khazraj ni maknanya dia ni penduduk asal Madinah. Sebelum Yahudi sampai ke Madinah, ada dua puak, ada dua etnik, ada dua bangsa yang merupakan penduduk asal Madinah yang saling berperang-perangan antara satu sama lain, bunuh antara satu sama lain, gaduh, gocok antara satu sama lain. Puak apa? Puak Aus dan puak Khazraj. Ini yang sampaikan kita hadis ini, Sa'id bin Malik ini daripada suku Khazraj yang duk bergaduh dengan suku Aus tu 120 tahun bergaduh tu sebelum datangnya Yahudi, kemudian datangnya Nabi memperterangkan mereka ini semua. Khazraj ini Sa'id bin Malik punya etnik, punya puak. Beliau nak ayahnya sahabat Nabi SAW dan beliau ini merupakan seorang di antara sahabat yang melakukan bai'ah kepada Nabi SAW dalam bai'atul Ridwan. Bai'ah Ridwan ni apa Ustaz? Kami pernah belajar tapi lupa lah. Tak ingat lah bai'ah Ridwan ni apa? Perjanjian taat setia. Apabila Nabi SAW nak pergi ke Mekah ini, nak buat umrah, Nabi dengan para sahabat segerombolan nak masuk Mekah, nak buat umrah, ditahan. Musyrikin Mekah tahan, jangan kasih Muhammad dan sahabat-sahabat dia masuk Mekah. Kenapa Nabi nak masuk Mekah? Nabi nak buat umrah je, bukan nak pergi perang, bukan nak pergi berniaga, bukan nak pergi berdagang. Dah, Nabi nak buat umrah, ditahan. Kemudian Nabi cari antara sahabat yang lembut-lembut, yang percakapan yang boleh negotiate. Dan Uthman Affan ni merupakan seorang businessman, jadi lidahnya manis. Seorang yang melembutkan hati. Wahai Uthman, kata Nabi, wahai Uthman, kau pergi masuk ke Mekah tu, kau cakap dengan orang musyrikin Mekah, nego. Kata kami ni nak masuk, nak buat umrah. Maka Uthman pun masuk ke Mekah tu. Masuk ke Mekah, dengar cerita Uthman ni dibunuh. Maka Nabi SAW cakap dengan para sahabat, siapa di antara kamu ini yang nak taat setia dengan aku? Kita perang orang musyrikin Mekah betul-betul. Maka semua para sahabat waktu itu taat setia dengan Nabi SAW kecuali seorang munafik, Al-Jaid bin Qas. Ini je tak taat setia. Para sahabat waktu semua taat setia dengan Nabi SAW, hidup mati dengan Nabi SAW di bawah satu pokok. Termasuk dengan siapa? Abu Sa'id Al-Khudri yang ceritakan hadis ini. Baik. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri juga merupakan mufti Madinah, jewel of Madinah, seorang alim, seorang yang memberikan fatwa kepada para sahabat. Di antaranya sebaris dengan dia siapa? Ibn Abbas, Ibn Umar, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah. Kesemua ini adalah satu taraf dengan Abu Sa'id Al-Khudri, mufti-mufti. Maknanya kita tengah baca ni satu hadis yang diriwayatkan oleh mufti Madinah waktu ketika itu, Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Nabi SAW kata, yakhlusul mu'minuna minan nar. Selamat orang beriman daripada api neraka. Maksud hadis apa? Maksud hadis ini apa ni Ustaz? Baca dulu. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Ditahan, dipenjara, dipegang, diikat seseorang mukmin itu di atas suatu tempat kantarah, yakni jambatan, titian yang terletak antara syurga dan neraka. Nanti dekat akhirat akan ada dua titian.
Yang kita selalu dengar titian sirat. Ada titian kedua ke Ustaz? Ada. Titian tu nama apa? Qantarah. Kat sini orang-orang mukmin akan ditahan. Dekat mana Qantarah tu? Sebagian ulama kata Qantarah itu hujung-hujung titian sirat. Bersatu dengan sirat tapi dekat hujung. Ada ulama lain kata Qantarah ini jambatan yang kedua. Maknanya dah naik titian sirat, pergi ke Qantarah pula. Ada ulama yang first tadi kata Qantarah ni dekat hujung sirat tu. Sebelum masuk syurga ditahan di situ dulu. Tak kisahlah kat mana tuan-tuan, perbezaan antara ulama terai kan, yang penting ialah kita wajib mengimani tentang Qantarah ini. Jadi nak faham tentang Qantarah ini, kena faham dulu apa yang terjadi sebelum itu. Dalam kuliah-kuliah kita yang lepas, saya bicarakan muzakarah kita dengan jemaah-jemaah lain, surau-surau lain, masjid-masjid lain. Bermulanya hari kiamat ini dengan tiupan sangkakala yang pertama. Di mana tiupan sangkakala itu ada dua. Tiupan sangkakala pertama untuk mematikan, kemudian tiupan sangkakala kedua untuk menghidupkan. Dan orang yang pertama akan mendengar tiupan sangkakala yang pertama ialah seorang pengembala unta dekat padang pasir. Satu juga hadis yang sahih juga, Nabi SAW kata, orang yang pertama mendengar tiupan sangkakala ialah seorang pengembala unta yang tengah betulkan air untuk unta dia tu. Dia pandang ke atas, bunyi apa ni? Rupanya tu tiupan sangkakala. Dia orang pertama mati, kemudian diikuti orang-orang selepasnya. Dah mati semua apa Ustaz? Dah mati semua tiupan sangkakala kedua pula lah. Nabi SAW kata, ini awal man arfa. Aku ni orang yang pertama yang akan angkat kepalaku daripada kuburan setelah tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian aku mencari di manakah umatku dan sebagainya. Maka Nabi SAW seorang yang bangun, orang pertama bangun daripada kuburnya, baginda bangun daripada kuburnya, diikuti dengan manusia yang lain. Baik, dah tiup sangkakala, lepas tu buat apa Ustaz? Kita akan dikumpulkan, semua masing-masing akan ditarik ke mahsyar. Dekat mahsyar inilah tak kisah siapa dia, ustaz ke dia, ulama ke dia, tuan guru ke dia, tok guru ke dia, kesemuanya tak berpakaian, tak berkasut, dikumpulkan, ditolak kepada mahsyar masing-masing. Sampaikan watadnu syamsu fayablughu an-nasa minal ghammi wal karb, kata Nabi. Jarak matahari didekatkan di atas kepala insan-insan sehingga manusia ketika itu dengan panasnya. Waktu itulah manusia kita ini berada di kemuncak kesusahan dan payah sungguh. Sampaikan payah tu macam mana? Nabi SAW rekodkan fayaqulun nas ala tarawna qad balaghakum. Ahli-ahli mahsyar pandang antara satu sama lain, kanan dan kiri. Dia kata apa? Ji, Hajar, tidakkah kamu tahu apa yang kita sedang buat ni? Panas ni, susah ni, payah ni. Maka kita akan mencari Adam alaihissalam. Duk mencari Adam, wahai Adam, mana Adam ni? Kita cari Nabi Adam, bergerak kita berjumpa dengan Nabi Adam. Wahai Adam, bantu kami, tolong kami, cakap dengan Allah, mulakan hisab. Dah penat dah dekat mahsyar ni, hisab belum mula lagi. Cakap dengan Allah, wahai Adam, mulakan hisab. Dah tak larat dah duduk dekat mahsyar ni. Adam kata apa? Nabi Adam kata apa? Dulu dekat dunia, aku dulu Allah perintahkan aku jangan dekat dengan satu pokok ni. Aku pergi dekat dengan pokok tu. Aku malu dengan Tuhan. Nak cakap apa dengan Tuhan ini? Apa Allah nak balas aku ini? Pergilah kau ke Nabi lain. Maka kita pergi ke Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, bantu kami, tolong kami. Susahnya kami dekat padang mahsyar ni. Cakap dengan Allah, mulakan hisab. Nabi Nuh kata apa? Nak bantu ke? Nabi Nuh kata, dulu aku dakwah lama dekat kaumku. Lepas tu,
Aku doakan untuk kaumku supaya dihancurkan, kesemuanya ditenggelamkan. Aku malu dengan kaumku, aku malu dengan Allah hari ini. Mintalah ke Nabi lain. Maka kita bergerak pula ke Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, bantu kami. Anta Khalilullah, engkau kekasih Allah. Maka Nabi Ibrahim kata, dulu dekat dunia aku pernah berrela. Aku malu dengan Allah hari ini. Minta Nabi lain lah. Maka kita bergerak ke Nabi Musa pula. Wahai Musa, anta kalimullah. Engkau ni pernah bercakap dengan Allah. Wahai Musa, bantu kami cakaplah dengan Allah. Kau kan pernah cakap dengan Allah dulu dekat dunia. Cakap dengan Allah, mulakan hisab. Nabi Musa kata apa? Dulu, aku pernah bergaduh dengan kaumku. Aku tumbuk dia mati je. Aku malu dengan Allah hari ini. Pergilah ke Nabi lain. Maka kita pergi ke Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa, bantulah kami, tolonglah kami. Kata dengan Allah, mulakan hisab. Nabi Isa diam. Tak bagi sebarang justifikasi. Maka kita pun gerak ke Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, bantu kami cakap dengan Allah. Taklah agak duk mahsyar ni, cakaplah dengan Allah, mulakan hisab. Maka Nabi pun sujud di bawah arasy minta dengan Allah. Maka Allah kata, irfa' ra'sak ya Muhammad. Angkat kepala engkau wahai Muhammad. Maka Allah mulakan hisab. Peristiwa ni peristiwa apa? Inilah peristiwa syafa'atul uzma. Syafaat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kunci syafaat agung ini dipegang oleh siapa? Oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaat ini diperlukan setiap insan, setiap umat untuk memulakan hisab mereka nanti di hari akhirat. Dah hisab, mulanya hisab, apa akan terjadi? Kita bahaskan pada minggu-minggu yang lepas. Apa yang akan terjadi ialah azzana muazzin. Dah dikumpulkan mula hisab, akan ada suara yang akan menyeru. Azzana muazzin. Muazzin ni dalam bahasa Arab makna penyeru. Muazzin masjid ni makna penyeru. Orang datang ke masjid menyeru. Azzana muazzin. Akan order, malaikat akan menyeru. Liyattabi' kulla ummatin ma kanat ta'bud. Maksud dia apa? Masing-masing umat perlu ikut Tuhan yang dia sembah dulu dekat dunia. Jadi, yang sembah patung, yang sembah berhala, wahai penyembah patung dan berhala, mari sini. Dikumpulkan suatu tempat. Fayud'al yahud fayuqalu lahum ma kuntum ta'budun qalu kunna na'bud Uzair ibn Abdillah. Orang-orang Yahudi, kamu ni sembah apa dulu dekat dunia? Kami sembah Uzair. Mai ke sini buat satu kumpulan. Kumpul ke orang Yahudi pula. Thumma yud'an nasara fayuqalu lahum ma kuntum ta'bud. Wahai Nasrani, Kristian, ma kana ta'budun? Kau sembah apa dulu dekat dunia? Orang Kristian kata, kunna na'bud al-Masih ibnillah. Kami ini menyembah Isa. Orang yang sembah Isa, mari ke sini. Dikumpulkan. Di berapa kumpulan tu? Ada yang sembah patung dan berhala. Ada yang Kristian. Ada yang Yahudi tadi. Apa jadi dekat mereka ini? Dikumpulkan, dilempar masuk neraka, sama ikut dengan geng-geng dia. Yang Yahudi ikut geng kau, pergi masuk neraka. Yang Kristian, yang sembah berhala, sembah patung, ikut Tuhan kau masuk neraka sekali. Ikut bos. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala jual mahal. Dulu hang dekat dunia tak sembah aku, tak ingat aku. Hari ini aku tak nak tengok engkau. Pergi masuk neraka. Hari ini dia jual mahal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ke semua musyrikin, ke semua orang Islam dan Muslim ini masuk ke neraka. Yang tinggal waktu itu siapa? Orang-orang mukmin saja. Kita je akan tinggal nanti. Tak kisah soleh ke dia, solehah ke dia, tak soleh ke dia, tak solehah ke dia, ataupun munafik ke dia, ataupun fasik ke dia.
yang ada iman dengan Allah, mereka ini akan ditinggalkan. Mulanya hisab, maka kita akan pergi pula ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudun Nabi. Kita akan pergi ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bahaskan telaga Nabi ini macam mana besar dia, daripada kiri ke kanan, 30 hari perjalanan naik unta. The ancient Arab, dulu orang-orang Arab kalau bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, satu hari perjalanan tu berapa jauh? Disebut ke dalam kitab fiqh, satu perjalanan sehari itu 80 km. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i 80 km itu 2 marhalah. Boleh jamak dah 80 km dan ke atas kan. Jadinya Nabi SAW kata, haudun, aku pun telaga nanti daripada kiri ke kanan 30 hari perjalanan, 2,400 km. Duk fikir-fikir dengan matematik zaman sekarang. Nabi SAW kata dalam satu hadis riwayat Bukhari sahih, kadar keluasan telagaku di antara Ailah dekat Jordan tu dan juga Sana'a. Tuan-tuan boleh tengok Google, search Ailah, A-Y-L-A. Tarik map tu sampai ke Sana'a, tuan-tuan akan jumpa berapa kilometer? 2,170 kilometer. Lebih kurang dengan apa yang Nabi SAW kata. Panjang kiri ke kanan 2,170 km sebulan perjalanan. Itu baru kiri ke kanan. Kiri ni daripada kanan ni ke belakang berapa? 1 bulan perjalanan juga. Pusing ke sini berapa? 1 bulan perjalanan juga. Pusing ke depan 1 bulan perjalanan juga. Itu besar telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam hadis-hadis yang sahih macam mana telaga Nabi. Air dia wangi, lagi wangi daripada kasturi. Putihnya lagi manis, putihnya lagi putih daripada susu, manisnya lagi manis daripada madu. Sumber airnya daripada telaga Kautsar. Ciri-ciri gayung dia sebanyak bintang-bintang di langit dan juga secantik bintang di langit. 2 ciri gayung, cebok untuk air itu nanti kita minum macam mana? Dicebok dengan satu cebok, satu gayung yang cantik seperti bintang, yang juga banyak seperti bintang itu. Kemudian dah di telaga itu, ada tak orang yang akan dihalau daripada telaga? Ada. Daripada kalangan kita ini akan ada yang dihalau daripada telaga. Nabi SAW kata apa? Suqan. Yakni bu'dan. Jauh kau dapat telaga. Jauh kau dapat telaga. Sebab apa? Ada sebagian daripada kita ini buat jahat dulu dekat dunia, antaranya buat bid'ah yang tidak ada dalam agama. Contohnya, ada yang buat dosa-dosa besar, dihalau, malaikat halau. Nabi SAW kata, ini umat aku ni. Ini dengan aku sebagai Nabi ni, dengan aku Allah sebagai Tuhan. Kenapa dihalau? Malaikat kata apa? Engkau wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang dia buat lepas kau mati. Kami je tahu, ini Allah telah beritahu kami apa yang dia buat dulu. Suhkan, jauh kau. Dia nak dengar suhkan ni macam kita dalam bahasa kita. Jauh kau. Suhkan. Juga diceritakan dalam hadis yang sahih. Kemudian dah naik telaga, yang dah minum daripada telaga itu tidak akan haus lama-lamanya, akan naiklah ke atas sirat. Bila naik ke atas sirat ni, Nabi SAW cerita apa? Sahabat tanya, Nabi, sirat ni apa? Nabi kata, Al-Jisr. Al-Jisrun maknanya jambatan. Tapi kata jambatan lori boleh lalu tak? Jambatan besar, jambatan. Titian lah kita kira, titian. Maknanya titian dulu kalau kat kampung dulu, kita kecil dulu naik basikal ada satu titian kan. Ada naik kayu, letak kayu ke letak apa, yang kecil je tu. Titian. Jambatan besar sangat. Titian sirat. Nabi SAW kata apa? Fihi khatatif wa kalalib wa hasab. Titian sirat inilah titian yang gelincir. Memang Allah saja buat titian sirat ni satu tempat yang boleh tergelincir. Satu tempatnya Allah kata, Nabi SAW ceritakan, fihi khatatif wa kalalib wa hasab. Adanya duri-duri dan cangkuk-cangkuk yang akan tarik orang ke bawah. Diletakkan saja supaya orang ni terjatuh. Yang akan naik titian sirat ni siapa? Orang-orang mukmin je. Orang mukmin je Ustaz? Ya. Orang musyrikin mana? Orang kafir mana? Tu
Tadi dia ceritakan tadi, dah masuk ramai-ramai dah sekali dengan bos dia. Kan? Yang Tuhan-Tuhan dia dah masukkan dulu ke neraka. Yang akan naik titian siratnya orang mukmin saja. Diuji atas itu. Ditengok atas itu. Seseorang itu bila dibentangkan titian sirat. Dibentangkan titian sirat ni di mana? Di atas neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni macam mana? Apinya hitam. Jadi titian sirat ni di atas api yang hitam. Bawahnya neraka Jahannam. Di hujungnya syurga. Tuan-tuan boleh imagine. Bawahnya neraka, atasnya titian sirat. Hujung dia tu syurga. Sebelum syurga tu ada kantara. Okay. Bawahnya neraka, saya ulang. Hujungnya syurga, di atasnya sirat. Di bawahnya neraka Jahannam. Jadi ini neraka Jahannam tu gelap. Apinya hitam. Jadi macam mana nak lalu seseorang berada di atas titian sirat dalam keadaan gelap gelita. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Hadid, tuan-tuan boleh tengok ayat 12 dan ayat 13, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ingatlah, Allah kata dalam surah Al-Hadid, ketika orang kamu melihat pada hari kiamat, orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, cahaya amal dan iman saleh akan keluar daripada anggota-anggota mereka dan mereka bergerak cepat di atas sirat. Jadinya seorang itu nak lalu atas titian sirat, kena ada torchlight, kena ada headlamp, kena ada headlight. Macam mana tu? Keluar daripada tangan-tangan mereka, keluar daripada kaki-kaki mereka, bekas-bekas wudu, bekas-bekas salat, bekas-bekas baca Al-Quran. Mereka inilah akan dibantu dengan amalan mereka berjalan di atas sirat. Ada yang cedera, ada yang cedera. Kenapa cedera? Ada duri-duri. Ada yang jatuh tak? Ada yang celaka, yang jatuh ke dalam Jahannam. Kenapa? Adanya khatatif wa hasab yang Nabi SAW kata. Ada yang akan ditarik ke bawah. Mukmin ke dia? Mukmin. Beriman ke dia dulu dengan Allah? Beriman. Kenapa ditarik ke bawah? Ada perkara yang mungkin Allah nak azab dia dulu, Allah tak ampunkan dia lagi, Allah masukkan ke dalam neraka, Allah bersihkan dia, sucikan dia, azab dia supaya dia bersih, baru boleh masuk surga nanti. Okay? Jadinya seseorang itu berada di atas titian sirat berdasarkan amalan-amalan soleh dia yang akan keluar daripada tubuh badan dia, cahaya-cahaya daripada bekas wudu, bekas jalan ke masjid, bekas baca Quran dan sebagainya. Orang munafik macam mana Ustaz? Ustaz kata tadi munafik juga ada yang akan naik titian sirat. Allah terangkan dalam surah Al-Hadid ayat seterusnya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Ingatlah semasa orang munafik, lelaki dan perempuan munafik, mereka ini meraba-raba dalam gelap gelita pada hari kiamat. Mereka ini akan berkata kepada orang-orang yang beriman yang lalu tepi dia, Haji, kejar! Ustaz, kejar! Aku kenal kau dulu kat ni, kejar! Unzuruna, Allah kata. Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu jauh, tunggu Ustaz, tunggu kami jalan slow-slow sikit. Biarlah kami ini boleh ambil sedikit daripada cahaya engkau. Sebab orang munafik ini cahayanya tak keluar daripada tangan-tangannya, tak keluar daripada kaki-kakinya. Orang tak solat. Solat pun bukan sebab Allah. Solat pun sebab takut orang kata ke dia. Jadinya mereka ini dibiarkan Allah di atas sirat dalam keadaan yang teraba-raba, gelap gelita. Nak jalan takut. Dok jalan ke depan ni jatuh pula nanti. Dok teraba-raba tengok mana aku boleh jalan ni, mana aku boleh jalan ni. Nabi SAW kata umpama duri-duri di atas sirat ni. Duri-duri tu macam mana? Tuan-tuan boleh Google, search pokok saadan, SAADAN.
Tuan boleh tengok batang pokok tu ada duri pada setiap inci pokok tu. Nabi SAW kata, macam inilah sirat nanti. Tuan boleh Google pokok saadat, juga diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa ni? Hadis yang panjang ni. Diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Boleh search balik dekat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih dia, diceritakan tentang sirat ini. Nabi SAW kata apa? Orang-orang mukmin yang berlalu di atas titian sirat itu, ada yang berlalu di atas titian sirat itu meniti titian sirat seperti kerdipan mata. Tarfata ain. Kejap sampai dah syurga. Ada yang macam kilat, ada yang macam angin, ada yang macam burung, ada yang macam kuda, ada yang macam penunggang, ada yang berjalan, ada yang melangkah. Bergantung kepada amalan setiap insan itu. Tak kisah siapa dia, ulama atau tak ulama dia, seseorang itu akan diuji di atas titian sirat ikut amalan dia dulu dekat dunia. Tidaklah yang bercakap ini lebih mulia yang berada di bawah, tidaklah yang bercakap ini lebih banyak amalan berada di bawah. Tak, hanya Allah yang mengetahui bagaimana taraf amalan seseorang itu. Baik, seterusnya, dah lalu titian sirat, ada yang celaka yang akan jatuh, ada yang akan cedera, ada yang akan hujung sampai ke kantara. Nabi SAW kata apa? فَيُقَصُّ لِبَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Sebahagian dengan sebahagian yang lain akan diberikan hak antara satu sama lain yang pernah dia dianiaya dulu dekat dunia. Satu hadis yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, dia naik unta daripada Hijaz ke Syam nak jumpa Abdullah bin Unais. Naik unta laju sebulan perjalanan. Kata dengan Abdullah bin Unais, wahai Abdullah bin Unais, aku nak sampaikan engkau satu hadis yang mana kalau aku takut, aku tak sampaikan, takut antara aku mati dulu ataupun engkau mati dulu. Haji, saya hari ini nak sampaikan satu hadis, saya takut kalau saya tak sampaikan, Haji mati dulu ataupun saya mati dulu. Kata apa? La yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah yadkhulul jannah wa ahadun min ahli an-nar yatlubuhu bi mazlamah. Tidak ada seorang pun, Nabi kata, daripada ahli syurga yang akan masuk syurga, sementara ada ahli neraka yang menuntut atas kezaliman yang pernah dilakukan terhadapnya. Maknanya seorang ahli syurga itu akan ditahan dulu sebelum masuk syurga kalau ada kes yang belum selesai. Nabi SAW sambung lagi, wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar yadkhulun nar wa ahadun min ahli al-jannati yatlubuhu bi mazlamah. Tidak ada seorang pun daripada ahli neraka yang akan masuk ke neraka melainkan dia dah tuntut kezaliman yang dia dilakukan oleh ahli syurga. Ditahan dulu masing-masing sebelum nak masuk syurga, nak masuk neraka, settle case dulu antara satu sama lain. Di antara ahli syurga ada tak yang ditahan? Ada juga, kata Nabi. Di antara mukmin ini juga ditahan, di antara mukmin yang lain. Fayuqassu, Nabi SAW kata ini. Fayuqassu li ba'dihim min ba'd mazalim. Ditahan dulu orang-orang mukmin yang ada kes dengan mukmin yang lain, sama-sama ahli syurga, sama-sama ahli syurga. Ditahan di atas pantara, ditahan di atas pantara. Kenapa? Dulu dekat dunia ada kes yang tak selesai. Contohnya macam mana? Contoh. Dah maafkan dah Haji ni buat salah dengan saya maafkan dia. Tapi maaf tu, marah tu ada lagi, geram tu ada lagi. Ditahan di atas pantara. No? Haji? Ya. Kau dah maafkan dia ke? No? Maafkan dah. Masih marah ke dengan dia? Masih marah lagi. Maaf dah. Itu tanggungjawab sebagai seorang Muslim untuk maafkan dia. Marah lagi, geram lagi. Uzibu wa nuqu. Dibersihkan, disucikan perasaan tu, diampunkan satu sama lain. Tak apa Haji, hari ini kita nak masuk syurga sama-sama. Tak adalah perasaan tu dah. Baru boleh masuk syurga. Contoh lain. Kawan pinjam duit. Dia bayar kita lambat. Kita maafkan lah. Geram juga.
tengok Instagram dia, tengok Facebook dia, tengok WhatsApp dia, berjalan ke France, berjalan ke Italy, berjalan ke United Kingdom, sebagainya kan. Aku punya hutang tak bayar, pergi travel. Geram, marah. Tapi maafkan. Ditahan dulu nanti dekat kantor. Settle dulu antara korang berdua. Ada tak perasaan marah lagi? Ada tak perasaan dendam lagi? Ada tak perasaan hasad lagi? Tak ada. Baru boleh masuk syurga. Terasa hati dengan pasangan contohnya. Abang sayang dia terasa hati dengan abang. Tapi saya maafkan. Tapi geram dengan abang tu ada lagi. Geram tu ada lagi. Ditahan dua pasangan ini nanti dekat kantor. Dekat dunia dulu sebelum mati, dah redha antara satu sama lain. Tapi perasaan tu, geram tu ada lagi. Marah tu ada lagi. Ditahan dua pasangan di atas kantor. Selesaikan dulu. Tak ada perasaan itu, dibersihkan. Kemudian baru pergi ke kantor. Sebab itu, hak orang Muslim itu dijaga hartanya, dijaga nyawanya, dijaga perasaannya dan sebagainya. Nabi SAW kata tu, al-Muslim man salmal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sesungguhnya seseorang insan itu Muslim yang sebenar. Dia selamatkan Muslim lain daripada tangannya. Dia selamatkan Muslim lain daripada perbuatannya dan juga lidahnya. Min lisanihi wa yadihi. Nabi SAW kata apa? Hak seorang Muslim itu dihormati. Hak seorang Muslim itu, orang Muslim lain kena happykan dia. Idkhalus surur, campakkan kegembiraan dalam hati dia. Bukan buatkan dia sedih tanpa sebab, bukan sakitkan hati dia. Sekarang ini tak cakap guna lidah, cakap guna komen-komen dekat Facebook tu, dekat WhatsApp tu. Banyaknya kita tengok yang pakai yang lebay pun sama. Mengata orang lain, fitnah orang lain, mengata yang banyak lagi lah tuan-tuan, dia punya lakop-lakop tu dengan gelaran-gelaran tu. Tengok dia puji kerajaan sikit, ini walamun ni. Duk kata kritik kerajaan, ini walaun ni. La ilaha illallah, tak tahu apa lagi pun. Nak letak atas kepala dia, ni walanun, ni walaun. Duk kata ustaz tu, ini beza sikit dengan pandangan kita, ini wahabi ni. Wahabi pula, satu kata seorang tu. Betul ke tu tuan? Amalan tu betul ke? Tak betul. Boleh ke masuk syurga? Tak boleh. Kalaulah orang tu maafkan, mungkin kau akan ditahan di kantor. Kalau orang tu tak maafkan, duk jatuh nak sana ke jannah. Pilih mana? Pilih mana? Duk ngata ke orang, duk maki orang, duk fitnah orang. Beza sikit ke label, beza sikit mengata. Ini yang terjadi. Antara hak-hak Muslim yang lain ialah apabila seorang itu berjumpa di antara Muslim yang lain, ucapkan salam. Senyum dekat dia. Antaranya lain, penuhi jemputan. Anak dia kahwin, dia jemput, datang. Kalau orang-orang tu dalam keadaan susah, dia nak nasihat, bagi nasihat. Ini pun satu juga. Orang tu nak nasihat, dia hentam dulu orang tu. Salah, memang salah. Memang salah je saya tersilap lagi. Dia hentam habis-habisan dulu, londeh orang tu. Baru, tak boleh buat macam ni. Engkau dah rendam orang tu, londeh orang tu, baru nak lagi nasihat. Kata Nabi SAW, nasihat ini adalah hak seorang Muslim. Jangan duk sakitkan hati dia. Mungkin dia tersilap, mungkin dia tersalah. Jangan kita londeh dan aibkan dia. Doakan dia bila dia, alhamdulillah dia bersih. Diucapkan, ya rahmatullah. Kalau dia sakit, kita ziarah dia. Kalau dia meninggal nanti, kita iring jenazah dia. Ini hak-hak Muslim yang lain. Takut kalau kita tak tunaikan rupa-rupanya, nanti dia terasa. Contohnya, dulu main masjid sama-sama, aku sakit walaupun kita jiran, dia tak pernah tengok aku ke hospital. Terasa orang tu, memanglah tak dosa pun. Tapi takut orang inilah prospek-prospek yang tahan kita di atas kantor nanti. Ya Allah, dia ni masjid dengan aku, solat dengan aku, imam yang sama, dengan ceramah sama-sama, sakit belakang sama-sama, ustaz pun tak berhenti lagi 7, 10, 12 dah. Dulu dekat dunia sama-sama. Tak ziarah aku sakit tak doakan. Takut kita ini dalam kalangan orang yang tahan di atas kantor. Sebab tu rugi, penutup dia tuan. Sebab tu rugi dekat dunia ini
kalau kita tak maafkan orang lain. Orang salahkan kita, biasa berlaku, maafkan dia. Susah-susah macam mana pun maafkan dia. Rugi orang yang kata, tunggulah nanti, cakap dengan Tuhan lah. Hang jahat betul ya, orang cakap dengan Tuhan nanti. Orang macam ni yang paling lama di atas pantara. Haji, Assalamualaikum Haji, saya masuk syurga dulu. Bye-bye. Assalamualaikum. Yang ini, Haji ni tak maafkan orang lain. Saya ni tak maafkan orang lain. Ustaz Nuh ni tak maafkan orang lain lagi. Kena tunggu dulu. Mana orang yang saya buat salah dulu. Nak minta maaf. Mana orang yang tak maafkan dia dulu ni. Sama-sama ahli syurga. Sama-sama ahli syurga. Tak maafkan dia ni lagi ni. Kena ditahan dulu atas pantara. Lambatlah di atas pantara nanti. Lambatlah masuk syurga. Orang lain dah masuk rumah dalam syurga. Dah makan sedap-sedap. Kita ni masih berpuasa di atas pantara. Okey. Semoga bermanfaat. Cukup tu. Nak lagi ke? Nak lagi ke? Saya nak balik. Saya nak balik dah lapar perut dah. Jumpa lagi insya-Allah pada musim akan datang, pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.